Saya Zat. Okey. Okey. Pengertian wasiat dari segi bahasa berpesan. Dari segi istilah, pesanan yang dibuat oleh seseorang kepada seseorang yang lain supaya melakukan kebaikan terhadap harta yang dimilikinya selepas pemberi wasiat meninggal dunia. Okey. Syukran. Okey, kita wasiat. Okey. Wasiat tu wasa. Dia perkataan wasa. Nasihat lah. Wasal insana biwalidaini ihsana hamalathu ummu wahnan ala wahnin. Pesan. Nasihat. Tu wasa. Okey. Pesan. Tapi tidak pesan begitu. Kalau istilah dia pesanan yang dibuat oleh seseorang kepada seseorang yang lain supaya melakukan kebaikan terhadap harta yang dimilikinya selepas pemberian wasiat meninggal dunia. Betul. Misal kata si A. Okey. Dia kata aku ada 3 juta macam katalah. Ada 3 juta. Dia kata okey, sekarang ni dia ada anak dia, tak ada anak ke, dia ada isteri ke, tak ada isteri. Kita nak tengok situ, tu saka. Dia kata aku nak wasiatkan. Wasiat. Okey. 1/3 dari harta aku tu kepada orang miskin. Orang miskin. Okey. Okey, sebih dia tu itu semua family dia punya. 1/3 je. 1/3 tu untuk nak orang miskin. Yang lebih tu family dia punya. Maka bila dia mati, yang lagi 2/3 tu family dia dapat. 1/3 dia nak bagi pada anak yatim, orang miskin macam kata. Dah selesai. Jadi kena bagilah. Dan wasiat ni bila dia mati. Kalau dia tak mati, tak boleh ambil lagi harta dia. Saya kata orang miskin tu dekat contohnya dekat pusat A lah. Pusat A. Dekat pusat A. Bila dia mati, pusat A ni baru boleh tuntut. Dulu Haji ni pernah jumpa yang kami, dia kata dia nak wasiatkan surat, wasiatkan 1/3. Ini dia punya borang dia. Ini dia punya surat wasiat dia. Masa dia dah mati baru dia boleh tuntut. Kalau dia masih hidup, tak boleh tuntut dah. Tunggu dah dia mati. Itu maksud dia. Boleh? Faham? Okey. Sekarang kita tengok seterusnya sikit ini. Rukun dan syarat wasiat. Siapa nak baca? Saya Ustaz. Okey. Wasiat al-musi. Wasiat terbahagi kepada dua bahagian, iaitu individu dan institusi. Yang pertama, pewasiat hendaklah pemilik harta secara pemilikan sempurna. Kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Keempat, pilihan sendiri, tidak dipaksa. Yang kelima, tidak berada dalam keadaan nazak. Yang keenam, cerdik, mempunyai kelayakan untuk mengurus harta. Ahliyatut tasarruf. Okey. Kita take file tu, baca tengok di sini. Sebelum kita masuk rukun ni, saya tunjuk satu ni. Sebelum kita masuk rukun dan syarat ni, supaya pelajar nampak lah, mungkin dah tengok dah ni, cerita ni. Segala wang tunai ayahanda yang ada di dalam bank terpulang kepada Adinda Abdul Wahid. Berapa banyak wang ayahanda tu? Oh, banyak. 4,500,000 pound sterling. 4 juta? Wah, Adinda setuju. Segala kebun-kebun, ladang-ladang dan estate-estate, factory-factory dan kelang-kelang, rumah-rumah sewa, dan juga stable lumba kuda terpulang kepada kekanda. Berapa jumlahnya? Oh, tidak begitu banyak. Cuma 5 juta pound sterling saja. Adinda setuju. Adil. Kanda memang adil. Tak disangka-sangka. Buat Adinda Abdul Wahid akan diserahkan rumah yang indah
dan permain ini kepada Adinda. Oh, rumah yang macam museum ini ya? Keputusan Kanda memang adil. Memang bijak. Kanda berdua memperolehi 5-6 juta pound sterling tiap-tiap seorang dan Adinda hanya dapat sebuah rumah yang bakal runtuh lagi 2-3 tahun. Yang bagus. Ini tidak adil. Kalau nak diturutkan, Adinda 1 sen pun tak boleh dapat. Sebab Adinda lah yang menyebabkan kematian ayahanda. ya, Adinda kan tahu yang Ayahanda tidak mau pergi ke hospital. Kenapa Adinda sebutkan pasal hospital? Oh, sebut pasal hospital saja, harta semua kena potong ya. Dinda tak sangka yang Kanda berdua mempunyai hati yang sungguh tusuk. Baiklah, Kanda boleh ambil semua harta Ayahanda. Adinda tidak mau 1 sen pun. Tapi ingat, mulai hari ini kita bertiga putus saudara. Okey, kalau tadi tu, itu pesaka. Itu pesaka. Bila Ismail Ulang Raja tu mati, dia bagi semua harta tu pada anak-anak dia. Itu pesaka. Tapi contohlah, Ismail Ulang Raja tu dah ada 1 juta pound sterling. 1.3, 1/3. Nak bagi pada orang miskin, tak ada masalah. Tetapi raja kena ingat, bila si ayah ataupun si mati ni, dia nak tinggalkan harta tu, tengok. Kalau dia bagi anak dia miskin, macam ni lah gaduh. Abang gaduhnya adik, adik gaduhnya abang. Jadi kena utamakan keluarga dulu. Itu yang pertama lah. Dia bila nak bagi pada orang lain kaya pula, dekat orang lain kaya pun kena tengok dulu. Tengoklah adik-beradik dulu, ahli keluarga dulu. Dalam bab pusaka pun boleh gaduh. Dalam bab wasiat pun ada hal-hal begini. Nanti kita akan tengoklah. Cuma kita nak fahamkan wasiat lain, bagaimana kita nak faham lain. Sebab tu banyak kita ni salah faham wasiat ke pusaka ke macam mana. Kita nak faham tu bagaimana kita kena tahu perkara-perkara yang boleh kita jelaskan. Ayah nak tinggalkan emak kan, dia boleh wasiat lah. Tapi istilah tu kalau nak serkahkan tu bagaimana? Tu biasanya kita panggil hibah lah. Hibah, bapa hibahkan kepada anak. Contoh bapa dia hidup, aku rumah ni aku bagikan kepada mu. Kereta ni aku bagi kepada anak muda. Itu sepatutnya. Tapi banyak kita salah faham wasiat ni semua. Tapi tak ada masalah. Dalam bahasa Melayu tak ada masalah lah. Cuma kadang-kadang kita salah faham. Kita ada pusaka, kita ada wasiat, kita ada hibah. Benda hampir sama. Tapi dia punya konsep tu tak sama. Jadi kita boleh salah faham. Ingat Ismail Ulang Raja diwasiatkan kepada ni, wasiat kepada ni. Sebab istilah tu tak berapa tepat. Tapi boleh diterima lah. Boleh diterima. Okey. Tu kita nak tengok Elan lah. Okey. Ada soalan ke sini? Nanti insyaAllah kita akan belajar dalam muka surat, dalam muka surat 46 tu kita akan tengok perbezaan wasiat, pusaka dan hibah nanti. Okay, sebelum kita masuk kat situ, ada sikit ni kita tengok kat sini. Okay, ni para belajar lah. Bila nak belajar bahasa Arab, kita kena tengok macam ni lah. Kita kena tulis perkataan bahasa Arab tu kan. Sebab awsa tadi, musi tu dah perkataan apa. Jadi awsa kan. Kat sini tengok, kita nampak saya besarkan sikit. Kita boleh buka kamus Al-Ma'ani. Tak beli kamus dah sekarang. Pakai kamus je. Semua kena pakai kamus kan. Belajar bahasa Arab kena pakai kamus. Kalau belajar bahasa Arab tak pakai kamus, tu bohong lah. Mana orang belajar bahasa tak belajar kamus. Okay, tengok. Okay. Awsa ni fi'il madhi. Yusi fi'il mudhari'. Awsi fi'il amar. Isa ni masdar. Musin tadi fa'il. Kalau musan tu maf'ul. Jadi kita nampaklah perkataan-perkataan itu. Jadi kalau wasiat tu dekat mana? Jadi kita tengok perkataan-perkataan tu macam mana kita nak faham. Dia kena cari lah. Wasiat, saya kata tulis wasiat. Wasiyah.
wasiyah, dari jamak dia wasiyat, baru kita nampak perkataan tu datang dari mana. Al-wasi. Jadi saya nak tunjuk kat sini sebenarnya supaya para pelajar ni tahulah perkataan-perkataan tu nak guna kamus boleh kita buat. Macam tu kan. Supaya pentinglah tengok kamus ni. Kalau tak guna kamus, macam mana kita nak faham bahasa Arab? Kena buka kamus lah. Ni kamus ma'ani ni dalam bahasa Arab lah. Cuma kita nak cari ringkas-ringkas sajalah. Sebab nanti kita akan jumpa dalam buku tadi ada perkataan-perkataan yang berbeza-beza. Perkataan yang sama tapi ada huruf yang berbeza. Nanti kita akan baca lah. Apa, kita tengok sikit. Kita sambung balik kita punya tu pengenalan tadi iklan. Okey. Kita baca ni puasiat. Okey, suara puasiat ni kita faham dah. Dia harta dia ada. Dia orang dah balik, kalau macam kita ni terakhir balik kita ada harta, misalkan kita ada 10 juta, boleh lah. Kita ni berakal boleh. Tak dipaksa kan. Bukan keadaan nazak, tadi dia sakit teruk je. Tapi dia bukan keadaan nazak. Nazak tu nak mati lah. Sakit teruk. Itu. Dan dia cerdik. Dan dia tahulah harta tu boleh buat ke mana. Kalau dia bodoh, tak boleh lah. Tak sesuai lah. Okey. Rukun yang kedua. Siapa nak baca? Saya Zat. Okey. Rukun kedua, penerima wasiat al-musa lahu. Syarat diketahui dengan jelas, mempunyai kelayakan untuk memiliki dan mengurus harta, bukan seorang pembunuh kepada pemberi wasiat, bukan orang kafir, bukan ahli waris. Okey, pelajar kena ingat kat sini ya. Misal kata lah kan, contoh pusat A tadi pusat menderma tadi dia tu nak duit, nak segera lah. Dia pergi bunuh orang tadi tu, orang yang tu haram lah kan. Tak boleh makan harta, la taqulu amwalakum bainakum bil batil, tak boleh makan. Betul tak saya baca? Betul lah? Ustaz. Okey, jangan kamu makan harta di antara kamu dalam keadaan yang batil tak boleh jadi dia memang boleh dapat tapi hartanya haram lah. Dah harta dia dapat dah. Memang dalam kertas tu dia dapat lah harta tu. Contoh dapat 3 juta. Tak ada masalah. Tapi dia dapat harta yang haram. Itu tak ada masalah. Itu dosa dia, dia dosa dengan Tuhan. Okey. Okey, lepas tu bukan orang kafir pun tak boleh wasiat Aku nak wasiatkan kepada orang kafir. Tak boleh sebab tu kita kena utamakan harta kebajikan kepada orang miskin dekat orang Islam kan. Itu yang sepatutnya. Lepas tu bukan ahli waris. Ini yang sebenarnya lah. Cuma ada kes tertentu tadi, tak apa, jangan pening ke situ lah. Yang penting fokus kita bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Senang cerita. Penerima wasiat. Dalam masa ada panggil al-musa lahu. Keringat lahu ni Tengok. Para pelajar penting tengok huruf jar Selepas dia ni ada huruf jar lam ni. Nanti dia akan tengok lagi. Dia akan bercontoh 2-3 contoh. Huruf jar dalam masyarakat ni sangat penting. Kita baca dulu. Okey. Sini kita tengok yang ni. Lagi 2, lepas tu kita sudah ni. Okay. Siapa nak baca ni? Harta tak? Saya Zat. Okey. Rukun ketiga, harta yang diwasiatkan al-musabihi. Syarat-syaratnya ialah harta yang boleh dijadikan harta pusaka seperti rumah dan tanah. Yang kedua, harta yang bernilai pada syarak. Yang seterusnya, harta kepunyaan pemberi wasiat. Seterusnya, harta yang bersih daripada unsur haram. Yang terakhir, harta itu tidak melebihi 1/3 harta pemberi wasiat. Okey, syukran. Okey. Ada rumah, ada tanah. Contohlah rumah dia tu, contoh ni rumah dia rumah dia, atap tu. Sebelah ni dia ada air sungai sungai. Okey. Tapi air sungai tu bawah dia punya lah. Aku wasiatkan juga air sungai tu. Tak boleh air sungai ni sebab aliran air. Tak boleh Lepas tu dia kata aku nak wasiatkan juga, okey, udara ni pada lalu rumah aku, udara ni kamu ambil juga. Tak boleh
Jadi kena wasiat benda yang ada material, yang boleh dipegang. So aku wasiatkan cinta, mana boleh. Kalau nak kita nak pick up line boleh lah. Tapi kalau nak carikan benda yang jadi harta ni tak boleh lah. Jadi kena tengok sesuatu yang benda yang boleh dijadikan harta. Dia kata ada duit, tapi duit di mana? Tak ada duit. Duit tak ada. Dalam bank tu saya kata saya nak bagi kamu 1 juta. Tapi dalam bank tak ada 1 juta. Macam mana nak bagi? Tak boleh lah. Tak sah lah, tak ada benda lah. Okay. Bernilai pada syarak. Kau tak bernilai tak boleh kan. Lepas tu pastikan tak ada unsur haram lah. Ini semua sepakat lah. Tak ada benda-benda yang haram. Dia pergi curi bank, dapatlah 10 juta kan. Dia pun wasiat kan. Haram lah. Dia dapat dosa. Itu. Yang orang terima tu halal bagi dia. Tapi dia berdosa besar. Tapi kalau misalnya kata pusat tu tahu dia ambil harta haram, dia kena serahkan balik lah kepada haknya. Dan 1/3 sahaja, tak boleh lebih. Tak boleh lebih. Kurang boleh. Lebih tak boleh. Tak boleh. Sebab berdasarkan hadis tadi, as-sulus kabir. Nanti kita akan tengoklah kaedah istinbat hukum. Okey. Yang terakhir. Saya Ustaz. Okey. Suirah, al-ijab dan al-qubul. Syarat yang pertama, qabul. Yang syarat pertama adalah boleh menggunakan lafaz sharih atau kinayah. Yang kedua, qabul mesti diterima jika penerima wasiat individu. Jika institusi tidak disyaratkan qabul. Yang ketiga, qabul tidak disunatkan masa tertentu. Yang keempat, qabul tidak disyaratkan dengan segera walaupun pewasiat telah meninggal dunia. Okey. Jadi yang kita ada dua ni al-musabi, lepas tu kita ada sirah. Sirah ni ungkapan lah. Sirah, ungkapan. Aku terima, aku serah. Macam tu lah. Okey. Ijab dan qabul. Aku terima, aku serah. Okey. Ijab tu aku serah, qabul aku terima. Okey. Lafaz sarih, maksudnya dia kata kalau lafaz sarih ni dia ada surat. Nanti pelajar-pelajar akan buat kerja sikit lah. Tulis surat. Dia kalau sekarang di Malaysia ni, mana-mana negara dah, kita kena buat surat. Lebih kurang macam ni lah. Tak ada macam ni, kertas kosong. Dia kena tulis kan. Kena tulis. Kita nampak lah hitam putih tu. Okay. Lafaz kinayah ni maksud kiasan. Bolehlah ambil macam tu kan. Kat sana tu ambil lah. Dia nak kata bagi pun tak bagi. Nak kata bagi pun bagi. Tapi nampak jelas ni bagilah. Lafaz kinayah dia. Dia panggil lafaz kiasan. Macam cerai lah. Contohnya cerai. Kalau kamu keluar rumah ni, jatuh talak. Macam tu lah. Kalau kamu pergi ke macam kita tengok dalam apa nama cerita Piramli tu kan. Bila Piramli tu dia dapat dia dapat harta lain. Kamu nak dapat harta ni, kamu kena kahwin dengan dia panggil kinayah. Contohnya kalau kamu nak dapat harta aku wasiat ni 1.3 juta ni, kamu kena buat sekian-sekian. Macam tu. Okay, kamu kena bekerja dengan aku 10 tahun ke, bekerja dengan anak aku 10 tahun. Pegang itulah tu lafaz kinayah. Okey. Kalau dengan orang adalah qabul. Yang si A pada si B adalah orang. Kalau institusi siapa nak qabul dia? Boleh tak qabul? Contoh dia kata tanah ni aku nak bina jadikan masjid. Zakat tu nak qabul siapa? Siapa nak qabul kan? Boleh tak boleh? Tak perlu qabulkan. Jalan je lah. Tu panggil tak dah institusi tak perlulah. Tak perlu nak kata wakil pusat zakat, tak perlu. Terus saja. Jadi kalau kita belajar muamalat dalam bidang dalam fiqh Syafi'i, ijab qabul ni satu perkara yang sangat penting. Misal katalah tengok kita kita beli IT ni kan. Kita beli IT, ada tak lafaz sirah qabul? Ada tak ada? Ada Ustaz.
Bilik air tin dekat mesin tin tu ada lafaz qabul. Aku beli. Mesin tu tak ada Ustaz. Kalau kat kedai ada lah. Mesin tu. Kalau ikut mazhab, ada setengah mazhab Syafi'i tak boleh tu, tak sah. Sebab tak ada lafaz ijab dan qabul. Sebab tu dalam agama ni keluasan mazhab tu sangat besar. Kita pergi Shopee, barang tak sampai lagi, boleh tak demo? Dari keluasan mazhab tu kalau belajar kita akan jumpa lah. Tapi nak beritahu ijab dan qabul ni dalam bidang muamalat sangat penting. Sangat penting. Kita nak beli kereta, ada sign kontrak, kena faham ijab dan qabul. Bukan senang dalam agama ni. Sebab apa? Nak memelihara penerima dan penjual. Penerima dan pemberi. Itu panggil ijab dan qabul lah. Okey. Qabul ni bila boleh tak tentukan masa, dan nak dapatkan dia tu bila puasa tu telah meninggal dunia. Okey. Itu yang kita nak tengok antara karya penting. Semua saya nak tengok kat sini, pelajar tengok kat sini. Saya terang kat sini kan. Ada bihi, tadi ada lahu dan sebagainya. Huruf hujah ni penting pada pelajar. Saya buat ayat contoh kat sini. Jelas kan? Jelas. Saya kat sini. Okey. Mak mana zahaba? Pergi. Pergi kan? Contoh saya buat ayat. Zahaba Muhammad ila masjid. Maksudnya apa? Muhammad Pergi ke masjid. pergi ke masjid kan? Pastian lah telah pergi. Contoh saya buat ayat sini. Zahaba Muhammad bi masjid. Apa makna dia? Zahaba juga ni. Apa makna dia? Pergi juga ke? Tak. Huruf jar ni penting. Dalam bahasa Arab, huruf jar sangat penting. Kalau zahaba dengan bi ni maksudnya Muhammad nak menghancurkan masjid. Muhammad telah memadamkan masjid. Muhammad telah memusnahkan masjid. Sebab ada huruf jar ni bi. Dalilnya apa? Tengok dalam Quran. Allah sebut izhab ila fir'aun innahu tagha. Kamu pergilah kepada Fir'aun. Izhab ila. Kita baca surah Al-Baqarah. Zahaballahu binurihim. Apa makna dia? Zahaballahu binurihim. Maksudnya Allah nak menghilangkan cahaya orang munafik tu. Bukan pergi tu, menghilangkan, memadamkan. Tu para pelajar kena tengok dalam Al-Quran, khususnya bila huruf jar ni bukan biasa-biasa lah. Sebab tu belajar pasal betul yang bukan hanya untuk SPM, terutama kalau nak ambil bidang agama, nak faham Al-Quran, Quran Sunnah, ilmu alat bahasa Arab ni sangat penting. Contoh lain, saya ambil lain lah. Satu lagi. Raghaba Muhammad Raghaba lah, Raghiba. Contohnya sepadam dulu. Nilas lah. Saya tunjuk benda penting dalam bahasa Arab supaya kamu janganlah main-main belajar. Okey, Raghiba Muhammad fiki. Raghiba tu maksudnya Muhammad suka kepada engkau. Dengan fi huruf jar fi. Raghiba Muhammad fiki. Muhammad suka perempuan tu lah. Dekat kat perempuan tu. Kia engkau. Kalau kita baca Raghiba Muhammad anki. Tukar dengan ain, dengan huruf jar ain, kita faham fi tu dalam pada, tapi bila masuk dengan fi'il lain makna. Ini maksudnya Muhammad tak suka. Macam mana nak tahu tu? Kena buka kamus lah. Kena buka kamus. Okey. Tu saya tunjuk contoh. Kita nak faham semua tutup ni lah.
Kalau kita belajar ni, nak bagi pelajar-pelajar belajarlah betul-betul. Dan harap kamu dengar dah betul. Contoh kita tulis bacaan Zahaba. Contoh kan. Ada Zahaba ila, Zahaba bi, Zahaba ala, Zahaba an, Zahaba fi. Setiap huruf ni ada makna, tengok. Zahaba syakhsu, tak ada huruf jar, maksud insarfa, pindah. Okay, jadi kalau Zahaba bihim, Zahabat bihim beriyah, tafarruqu, bertebaran. Gitu. Bukan kita nak tengok tu, bukan senang belajar bahasa Arab ni. Tapi kena belajar sungguh-sungguh . Jom. Zahaba bihi, azalahu wa ada'ahu. Kita nak buang dia, kita nak menghilangkan dia, kita nak padamkan dia. Itu. Itu belajarlah bahasa Arab. Cuma tengok, sebab tu kita tengok kat sini, saya terang kat sini. Kenapa istilah tu ada pelbagai? Ada apa? Al-Musa lahu, Al-Musa bihi. Huruf jar tu membayangkan peranan. Al-Musa lahu maksudnya penerima. Al-Musa bihi maksudnya harta. Kataannya sama saja. Tapi bahasa Arab tu membezakan setiap kalimat. Itu saja para pelajar yang dirahmati Allah SWT. InsyaAllah nanti kita akan belajar lagi tentang perbezaan pusaka, hibah dan wasiat. Kita akan tengok itu perkara yang lebih jelas lagi Baru pelajar akan tengok kedudukan tu. Cuma dalam bahasa Melayu kita nampak pusaka tu semua sama je. Tapi tak. Dia ada perbezaan Ada perbezaan. Dari sudut agamanya ada perbezaan. Okey? Wallahu a'lam.